أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكراد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hukum wakaf yaitu makna wakaf dari segi bahasa yaitu bermaksud tahan. Manakala dari segi syarak, wakaf ialah seseorang itu menyerahkan hak miliknya, yakni harta yang boleh digunakan tanpa susut fizikalnya. Ya. Pensyariatan wakaf telah disebutkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, kamu tidak sekali-kali akan mencapai kebaikan, yakni yang sempurna, sehingga kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Surah Al-Imran ayat 92. Berdasarkan ayat di atas, Abu Talha datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim." Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, kamu tidak sekali-kali akan mencapai kebaikan, yakni yang sempurna, sehingga kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Surah Al-Imran ayat 92. Bagiku, hartaku yang paling aku kasihi ialah di Bayraha, maka ia kini adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mohon semoga beroleh kebaikan dan ganjarannya. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gunakanlah harta ini di mana sahaja yang engkau mahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alangkah bagus wahai Abu Talha, tetapi harta tersebut amat berharga. Kami menerima pemberianmu, tetapi kami serahkannya semula kepada kamu. Berilah kepada kaum kerabatmu." Lalu Abu Talha pun sedekahkan harta tersebut kepada kaum keluarganya. Kata perawi, antara mereka ialah Ubay dan Hasan. Manakala berhubung dengan rukun wakaf, yang pertama pewakaf, mesti ada pewakaf, ya. Yang kedua, harta yang diwakafkan. Yang ketiga, penerima wakaf. Yang keempat, akad wakaf. Hikmah wakaf pula, yang pertama, harta yang diwakafkan itu merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Seseorang yang mewakafkan hartanya berarti dia telah menzahirkan pengabdiannya dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan pula dengan hukum wasiat, yaitu makna wasiat dari segi bahasa, yaitu sambung, ya. Dari segi syarak pula, wasiat ialah menyedekahkan hak milik harta yang dilaksanakan selepas kematian. Ini berarti penerima wasiat akan menerima harta yang diwasiatkan oleh pewasiat selepas kematiannya. Pernyataan tentang wasiat ini telah dirakamkan dalam kitab suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, kamu diwajibkan apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, yakni hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, yakni menurut peraturan agama, sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 180. Dalam surah An-Nisa ayat 11 pula Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min ba'di wasiyyati yusi biha aw dain. Yang bermaksud, pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Dalam surah Al-Maidah ayat 106 Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu hampir mati sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiatnya itu disaksikan oleh dua orang yang adil antara kamu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang boleh diwasiatkan tidak sepatutnya tidur selama 2 malam berturut-turut, melainkan dia menulis wasiatnya di sisinya. Antara hukum-hukum yang berkaitan dengan wasiat adalah seperti berikut. Yang pertama, wajib. Hukum wasiat akan menjadi wajib sekiranya terdapat tanggung jawab syar'i yang perlu dilaksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti zakat dan haji, dan seseorang itu bimbang sekiranya dia tidak mewasiatkan hartanya itu, ia akan kehabisan. Yang kedua, haram. Hukum wasiat akan menjadi haram sekiranya dia mewasiatkan benda-benda yang haram seperti arak. Selain itu juga mewasiatkan perkara-perkara yang bertujuan menyusahkan waris-waris dan menghalang mereka, menghalang mereka daripada menerima bahagian yang ditetapkan oleh syarak. Hukumnya juga adalah haram. Yang ketiga, yaitu harus. Wasiat akan menjadi harus apabila ianya ditujukan kepada rakan-rakan atau orang kaya,
yakni mereka ini tidak tergolong daripada golongan orang yang berilmu dan saleh dengan niat untuk mengeratkan hubungan silaturrahim dengan mereka. Dan yang keempat adalah hukum makruh. Wasiat akan menjadi makruh sekiranya pewasiat ialah seorang yang kurang berada dan penerima wasiat merupakan mereka yang miskin dan amat memerlukan harta. Selain itu, wasiat juga akan menjadi makruh sekiranya diwasiatkan kepada orang yang fasik dan berkemungkinan besar akan melakukan kejahatan dengan menggunakan harta yang diwasiatkan kepadanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, manakala berkaitan dengan hikmah wasiat, yang pertama, wasiat akan mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasiat dapat menyumbang kepada kepentingan masyarakat, antaranya pembinaan hospital, masjid, sekolah, perpustakaan dan sebagainya. Dan yang ketiga, wasiat merupakan satu sistem takaful sosial dan ekonomi dalam Islam. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit perkongsian berkaitan dengan hukum wakaf, hukum wasiat, dan yang berkaitan menjadi satu ilmu yang dapat kita manfaatkan untuk diri kita, dan kita berusaha juga untuk menyampaikan sebagai satu ibadah, ya, kita kongsikan kepada saudara-saudara kita berkaitan tentang hukum-hukum wakaf, hukum wasiat, hikmah wasiat, dan juga rukun wakaf, insyaallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.